Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, perbincangan kita dalam babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Kita sudah sampai ke tengok kitab hak warna lama tu muka surat 128. Kitab yang baru hak hijau ni 137. Betul? 128 137. Di tengok atas tu, tengah tu, disunatkan azan dan iqamat. Demikian itu adalah bagi orang yang wajib, orang yang sembahyang wajib 5 waktu. Apa dia maksud dia tu? Maknanya azan ni sunat untuk solat fardu, solat 5 waktu. Disunatkan azan dan iqamah, demikian itu adalah bagi sembahyang wajib semaya fardu yang 5 waktu. Walaupun sembahyang qada yang luput. Mana orang ni terlepas salat waktu dia. Dia tertidur ke, dia jam ke apa dia. Bila sedar nak solat, dia kena azan juga. Walaupun sudah masuk, sudah di luar waktu. Ni jaranglah kita buat ni dah. Pakai solat senyap-senyap, kalau azan orang tahu pula, dia tu semaya dah. Semaya qada. Solat qada dah dia. Tidak, tengok ni, tulis. Tidak sunat azan untuk sembahyang-sembahyang yang lain daripadanya seperti sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak ada azan. Sembahyang jenazah tidak ada azan. Ni sehari dua ni tulah video ada budak azan solat jenazah. Kita kata dia budak-budak yang duduk kelahi dengan dia. Tak boleh lah sekarang ni dia panggil musim reaction. Maknanya balah balik. Kalau orang ambil video orang balah balik. Budak azan orang nak sembahyang jenazah. Kita kata tak salah. Tak boleh. Dan sembahyang yang dinazarkan. Solat nazar ni wajib ke sunat? Contohnya orang ni kata, kalau aku dapat sekian-sekian, wajib atasku solat. Dia pun nak azan sebab solat wajib. Tak, itu wajib nazar, bukan wajib fardu. Apabila seseorang hendak melakukan salah satu daripada duanya kerana kesuntukan waktu, maka azan adalah lebih aula dilakukan. Kita ada 15 minit lagi nak tamat waktu zuhur. Kita kata contohnya asar pukul 4.30. Kita sekarang ni pukul 3.15. Mana 15 minit lagi? Nak azan ke nak iqamat? Jawab dianya azan. Sudah azan, la ilaha illallah, jawab azan, terus semaya. Allahu Akbar. Ini dia kata, apabila seseorang hendak melakukan salah satu daripada duanya, sama ada azan ke iqamat, kerana kesuntukan waktu, maka azan adalah lebih aula dilakukan. Kita ingat kau pakai qomat selalu, rupanya azan dulu. Karena itulah ana tegur beberapa orang muazzin, beberapa orang Tok Bilal, dia tak mau azan kalau kita ceramah panjang sikit. Ini salah etika. Oh, dia kata ustaz ceramah panjang.
Isya 8.30 kita berhenti kuliah pukul 9 contohnya. Tak orang azan. Pakai qomat selalu. Tengok dalam kitab kita kata. Kalau nak satu azan. Tapi sepatutnya dua-dua lah, apa yang peliknya. Orang azan, dia azan, makmum lain boleh pergi ambil wuduk, banyak lagi kerja-kerja orang nak buat. Yang dia tak mau azan tu kenapa? Marah kalau ustaz ceramah panjang. Bagi had. Ustaz dibenarkan ceramah sampai 8.40 saja. Lepas pada tu kita tutup mikrofon. Mana agak? Tak. Ustaz ni tak dengar contohnya. Nak ceramah juga, kita pun off dia punya ni. Tak bunyi, dia berhenti. Buat macam dalam parlimen tu. Dia kelahi tutup dia punya mic. Kata apa? Kalau nak main sangat agak. Ni dia marah kalau ustaz ceramah. Panggil, tak mari jauh-jauh, suruh ceramah 20 minit. Dah lah tu imam maghrib tu panjang, ada pula tazkir itu ni, dia punya wiri. Allahu Akbar. Ni kita nak pesan ke anak-anak anda kita ni. Kalau kamu jadi imam, wirid selepas solat maghrib itu ambil asas hak Nabi ajar cukup. Lebih-lebih lagi kalau ceramah jemputan mari. Kita nak bagi apa minit dia? Dah lah dia mari jauh. Lebih pada masa sikit masuk waktu isya pakat jeling, isyarah. Boleh 25 minit. Mari mengembara 2 jam perjalanan. Pergi balik 4 jam. Ceramah 25 minit nanya, baik buat Zoom online. Benar tak? Jadi kamu kena belajar, dia panggil fiqhul imamah. Kalau hari tak ada orang kuliah, tak ada orang apa, kita nak panjang sikit. Tak patut juga. Cukuplah memadai kita zikir sebagaimana yang telah diwaris daripada Nabi SAW yang kita ajar. Ni dalam kitab kita ni sudah ada ni. Zikir lepas solat yang sunnah dari Nabi SAW, dan juga dalam kad kuning kita ni sudah ada zikir-zikir yang maksur dari Nabi SAW. Tak payah kita duduk cari yang pelik-pelik. Kenapa mau cari yang pelik kalau ada yang sahih, kan? Tapi hak pelik itulah hak jadi viral. Hak mari daripada Nabi tak mau. Itulah nasib malang kita. Ahlus sunnah amalan tak ikut sunnah. Tak betul berjalan lah gitu. Dan disunatkan 2 azan bagi sembahyang subuh. Tambah titik ba tu. Sa, ba, ha. Bukan sembahyang sah. Sembahyang subuh. Gugur dia punya titik. Satunya azan sebelum fajar sadiq. Dan satu lagi azan ialah selepas timbulnya fajar. Kalau di amalan di Masjid Haram Mekah, Madinah, 1 jam sebelum masuk waktu subuh, dia azan dulu. Dia panggil azan pertama. Maka kalaulah hendak melakukan salah satunya, kita tak nak azan pertama, awal sangat, tak ada untuk bila nak azan, maka yang aulanya, yang utamanya ialah azan selepas timbulnya fajar. Mana kita azan bila dah masuk waktu subuh. Dan disunatkan 2 azan bagi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ada 2 azan. Bila berlaku ni, tengok kita. Satu daripadanya ialah selepas khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar dah masuk waktu azan. Dan yang satu lagi ialah sebelumnya, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Contohnya kita kata zuhur pukul 1, pukul 12.30 kita azan dulu sekali. Nak panggil orang-orang hok duk buat kerja, hok tak mandi lagi, hok duk main sana sini bila dengar azan dah, dia orang pun bersiap untuk datang ke masjid. Sekurang-kurang selewat-lewat dia masuk masjid sebelum khatib naik mimbar. Itu paling lewat. Kalau khatib naik mimbar dah, dia mari juga, malaikat tutup buku, malaikat mari duduk dengar khutbah, tak tulis dah awak datang pukul berapa. Rugi, tak dapat telur kita ni. Kena mari awal sebelum khatib naik mimbar. Ingat satu daripadanya hanya sanya, ini terjemahan kita lama ni pelajar. Hanya sanya azan sebelum khatib menaiki mimbar itu mula diadakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila kaum muslimin bertambah ramai,
maka sunnahnya itu, yakni peri sunatnya azan sebelum khatib menaiki mimbar itu adalah bila ada keperluan, seperti terhentinya kehadiran mereka di masjid dengan azan itu. Kalau tidak, maka lebih afdal menghadkan atas dasar ittiba', yakni melakukan azan selepas khatib naik ke mimbar dan bukan sebelumnya, yakni segala azan sekali azan saja, bukan dua kali. Dalam kitab ni kata, kitab mazhab Syafi'i ni pelajar, eloknya azan sekali saja. Bila khatib naik mimbar, azan. Belum pada tu tak perlu. Contohnya masjid kita ni full, penuh dua orang, belum masuk waktu, tak payah azan apa lagi. Nanti azan bila khatib naik mimbar, bila dia masuk waktu, sekali je. Itu lebih afdal. Tapi sudah menjadi ketetapan oleh kerana Sayyidina Uthman mula dulu, adakah Uthman telah mereka-reka ibadat? Ini dibahaskan oleh para ulama. Dia kata Uthman ni termasuk dalam al-khulafa ar-rasyidun, khulafa ar-rasyidin, dan telah disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain, maka itu dipersetujukan oleh mereka. Jangan kita reka azan lain pula, jangan. Cukuplah setakat mana yang sudah ada. Jangan duk tambah-tambah lagi. Dan disunatkan azan bagi sembahyang yang mula-mula dilakukan sahaja, bagi sembahyang yang dilakukan secara berturut-turut, seperti sembahyang qada yang telah luput. Orang ni tertidur dua waktu, dia tidur dua waktu, dia tidur asar sedar lepas isya. Berapa waktu dia nak solat ni? Dua waktu qada, satu waktu tunai, kan? Jadi dia azan sekali hak mula-mula ya. Jangan lepas maya asar azan pula. Allah Akbar, nak qada maghrib la. Cukup kali pertama je. Dan dua sembahyang jamak. Kita nak solat jamak takdim, jamak takhir, cukup dengan kita azan yang pertama. Kemudian solat yang kedua itu dengan iqamat saja, tidak ada azan lagi. Dan sembahyang yang telah terluput dengan sembahyang masa hadir yang sudah masuk waktunya. Jadi kita tak payahlah ulang balik azan. Sebelum lagi dia masuk mulakan azan, kalau ia telah azan sebelum masuk waktu yang hadir, maka kenalah ia azan sekali lagi. Contohnya orang ni azan tak masuk waktu. Ni orang ni azan tak masuk waktu, jadi dia bila masuk waktu dia kena azan semula. Tak kira yang mula-mula tadi tu. Menarik juga cerita azan ni. Kena belajar betul-betul ni pelajar kita. Dan disunatkan iqamat bagi setiap sembahyang yang disunatkan azan. Mana-mana solat yang disunatkan azan, sunatlah iqamat. Itu nama dia kaedah. Nama apa ni pelajar? Kaedah kata setiap solat yang disunatkan azan, maka sunatlah iqamat. Sebagai ittiba', letak baris molek. Ittiba', mana ittiba'? Ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak azan kepada solat yang lain. Solat yang qamat, dia ikut azan. Sunat azan, sunat iqamat. Cuma qamat boleh berulang kali, azan hanya sekali bagi solat yang terluput. Dengan ni muslimat kita dengar tu. Dan disunatkan iqamah bagi para wanita. Wanita sunat qamat, azan secara sir. Apa dia sir? Secara perlahan, qamat slow-slow, tak payah pakai mikrofon, tak payah pakai mic. Ana ingat dulu masjid kita ni bermula awal 80-an solat Jumaat sini. Sebelum pada tu, kita orang laki-laki ni pondok ni pasal kena naik kereta, naik bas pergi solat di luar tu, di Masjid Kuching atau Masjid Bandar Kuala Krai. Jadi balasoh tu
Balasah kita tu tempat maktabah sekarang tu balasah kayu. Jadi muslimah hari zuhur dia naik solat pokok dia situ. Dia qomat jelah. Azannya tidak ada, qomat je ada. Dan disunatkan iqamat bagi para wanita secara sir perlahan. Demikian pula kaum khunsa. Khunsa ni orang ada dua anak jantina. Maka kalaulah diazankan secara sir, secara perlahan, bagi sesama wanita tidak makruh. Maknanya boleh juga kalau wanita nak azan tapi perlahan. Dalam kitab ni kata, fa in azzanatil an-nisa sirran lam yukrah au jahran haruma. Kalau perlahan tak makruh, kalau secara jahar maka diharamkan. Haram. Tuan Syekh kata haram. Sebab apa haram? Sebab apa? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia kata sekiranya didengari oleh laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram dia, maka haram. Artinya wanita ni tidak elok bercakap walaupun azan depan orang laki-laki. Habis wanita zaman kita ini forum perdana lah, ceramah perdana, semua perdana wanita duduk apa ni lawan laki-laki dah ni. Kalau kita tengok sini ada masalah. Itu pandangan At-Tuhfah. Dalam kitab Al-Bujairimi, nama kitab fiqh belakang tu pelajar Al-Bujairimi kata haram wanita azan. Kenapa? Tengok dalam kitab. Adapun azan sebenarnya tidak disunatkan bagi wanita mutlaqan, secara terus. Mutlaqan tu secara total, tak ada azan bagi wanita. Mana tak kira ada laki-laki ajnabi ke tak laki-laki ajnabi, tidak kira. Sebab apa? Sebab dia kira wanita ini telah menyerupai laki-laki, kerana dia azan itu wazifatul rijal la lin nisa. Itu pandangan yang kedua Bujairimi. Pandangan Mu'tafah dia kata tak, sebab tak mahu laki-laki ajnabi dengar. Ada pula orang tanya, Ustaz, ceramah tak boleh, wanita menyanyi boleh? Menyanyi itu memang maksiat. Apa yang kau nak bandingkan ni? Yang kita duk bincang ni ceramah, apa dia ni, majlis-majlis pidato wanita, itu yang diperbahaskan. Kita nak banding benda biar kena tempat gak. Banding tu biar kena tempat. Jangan duk banding dengan benda yang tak betul, kan? Baik. Dan disunatkan membuat seruan bagi azan bagi jemaah. Dia panggil seruan. Maknanya panggilan untuk orang solat, nak solat yang disuat, yang disyariatkan berjamaah, elok kita panggil. Macam mana cara nak panggil? Tengok sini. Yang dimasyru'kan, maknanya solat yang disyariatkan berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah. Tulis itu. Yakni yang dituntut dalam tiap-tiap sembahyang sunat. Seperti nombor 1, sembahyang 2 hari raya. Yang kedua, sembahyang tarawih dan witir di bulan Ramadan yang dijadikan asing daripada tarawih. Kalau bersambung selalu dengan tarawih maka tidak disunatkan azan. Azan di sini bukan makna azan ni, makna panggil. Seruan itu dia panggil. Jangan salah faham. Tadi kita cakap dah, solat sunat tidak ada azan. Tiba-tiba penterjemah kata azan. Azan di sini maknanya kita buat seruan. Bukan azan dengan makna syar'i, dengan makna panggil orang. Yang ketiga, sembahyang gerhana. Apa yang kita nak panggil? Tengok dalam kita. As-salatu jami'ah. As-salata jami'ah. Nak baca mana? Nak baca bagi depan ke bagi atas? Angkat tangan. Bagi atas ke bagi depan? Khilaf. Ni kata depan, ni kata atas. Belakang tak ada. Tengok kita. Jangan duduk kelahi. Kata Tuan Syekh, as-salatu boleh dibaca dengan baris di atas. As-salata. As-salata jami'ah. Kalau kita baca bahagian atas, dia panggil sebagai ighra'.
Ighra' ni mana galakkan. As-salata jami'ah, mari semua berkumpul. Memberangsangkan itu ighra'. Dan boleh dibaca dengan baris hadapan as-salatu jami'atu. Dibaca as-salatu dengan baris di atas, dengan baris hadapan sebagai mubtada. Mubtada. Dan wa yajuzu, boleh kita baca dua-dua. As-salata jami'ata, as-salata jami'atu. Tukar. Tengok dia kata ni. Atau sebiji dalam nahwu. Mengaji ilmu nahwu lah senang. Dalam bab nak baca bagi atas ke bagi depan. Dan jami'ah. Jami'ah bagi atas ke bagi depan. Jami'ah pula boleh dibaca sebagai nasab bagi atas. As-salata jami'ata. Boleh bagi atas sebagai hal, dan boleh dibaca dengan rafa' as-salatu jami'atu dengan baris di hadapan sebagai khabar, ataupun dibaca dengan hal, cerita sebagian tersebut. Maka dengan itu kata di ulama lughah, dia kata apa? Wa yajuzu, harus kita baca dua-dua baris depan, as-salatu jami'atu, ataupun nasab dua-dua as-salata jami'ata, ataupun raf'u ahadihima as-salatu jami'ata, ataupun nasab salah satu as-salata jami'atu. Dikata boleh dua-dua. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Jadi jangan duk kelahi kalau orang baca ada i'rab tu, ada wajah dia tu, selesailah masalah kita tu. Dan memadai pula dengan seruan as-salah, as-salah, gitu ya, boleh juga. Maknanya tunaikan salat, tunaikan salat, ataupun halummu ila salah, mari salat. Oi, mari semaya belaka. Kejak Kelantan boleh. Boleh ke tak boleh kejak Kelantan? Awal mari semaya. Boleh. Wadan panggil di bilik. Contohlah kita kata. Mek. Awal kau mek. Dia dua, ya awal mek. Awal mek. Dan dimakruhkan dengan ni. Makruh menyeru dengan hayya 'alas salah. Mari salat. Tak boleh. Kenapa? Yakni dimakruhkan di sisi Ibnu Hajar, tok guru kepada Malibarin, nama dia Ibnu Hajar, dia kata makruh. Dan tidak dimakruhkan di sisi Ramli. Ibnu Hajar dengan Ramli ni, pelajar-pelajar kalau dengar balas sama dua tu, tapi dia tak kelahi. Faham? Balas tak kelahi. Ibnu Hajar kata tak boleh, Ramli kata boleh. Dia tak balas dua tu. Engkau dia tak jumpa. Anak murid ni masalahnya dah. Ai, ustaz ni khilaf pula dah. Bila kita sekarang ni diajar, bila berlaku perbezaan pendapat, apa yang diajar waktu 2 hari lalu. Betul tak? Macam-macam orang kata kau ustaz kita. Kita pun yolo. Sokoh lalu, padahal kita tak ngaji tak habis. Itu masalah kitanya. Mana tak boleh kita hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tak boleh, sebab itu panggilan azan. Jadi pelajar kena ingatlah terjemahan ni kata azan, maksud dia azan di sini apa dia? Maksud dia panggilan, nida. Dan saigianya sunat disuarakan seruan-seruan itu, hak tadilah as-salatu jami'ah tadi, pada waktu masuk dan waktu akan didirikan sembahyang. Mana bila kita nak solat gaya, tok bila kata as-salatu jami'ah, supaya 2 kali seruan itu. Mana masuk waktu kita panggil sekali, bila nak solat sekali lagi. Yakni sekali masuk waktu dan sekali lagi waktu hendak melakukan sembahyang. Keduanya itu menjadi pengganti bagi azan dan iqamah. Tuan saya ni kata sunat kita panggil 2 kali. Berapa kali panggil? Berapa kali panggil? 2 kali panggil. As-salatu jami'ah, halummu ila salah, as-salah,
as-salah, boleh. Kalau Melayu, awal mari sembahyang, boleh. Contoh lagi kita kata nak solat gerhana. Saudara-saudara semua, berlaku gerhana sekarang, mari masjid, boleh kita panggil orang. Dan tidak termasuk ke dalam maksud kata-kata saya bagi jamaah. Wa yunada li jama'atin. Tuan Syekh kata, sunat kita panggil untuk solat berjamaah yang disyariatkan berjamaah ialah apa yang dilakukan seorang diri yang tidak disunatkan berjamaah di dalamnya. Kalau solat tak ada jemaah, tak payahlah panggil, nak panggil apa? Dan sembahyang sunat yang dinazarkan serta sembahyang jenazah, maka tidak disunatkan diseru panggilan seperti di atas itu. Sebab apa? Sebab solat jenazah boleh solat seorang je. Tapi solat gerhana, solat istisqa, solat lain-lain tu raya, mana Nabi kita kumpul orang dulu baru dia solat. Wadah? Baik, sekarang ni kita berpindah kepada syarat-syarat azan. Tulis tepi kita, syurut al-azan. Kena tulis tajuk ni. Dia tuan kitab ni terjemahan dia tak ada tulis. Wa syurita fihi ma tartibun. Dalam kitab matan dia mudah. Wa syurita fihi ma tartibun wa wilaun wa walaun wa wilaun. Wa jahrun li jamaah. Mari kita ambil satu-satu. Dan disyaratkan dalam azan dan iqamah itu syarat yang pertama, tulis tertib. Apa dia tertib? Iaitu tertib yang terkenal dalamnya itu sebagai ittiba', mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana azan ni kena mula dengan Allahu Akbar dulu. Itu mana tertib. Berakhir dengan la ilaha illallah. Baru betul. Maka kalau diucapkan sebaliknya, yakni sebahagian, separuh awal kemudian dikemudiankan dan separuh kemudian diawalkan, walaupun dalam keadaan terlupa, maka azan itu tidak sah. Mari tok bila kapo, bukan tok lebar kapo, tok bila kapo tok kita ngaji. Hayya 'alas salah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tak? Tidak sah sebab dia tak ikut tertib. Nah, kena sembahyang pula. Dan harus azan dan iqamah itu dibinakan di atas susunan sewajarnya, yakni kalau tersilap dikemudiankan bahagian yang awal dan diawalkan bahagian yang kemudian, maka boleh diteruskan azan atau iqamah itu dari bahagian awal yang dikemudiankan itu dengan tidak mengambil kira bahagian kemudian yang diawalkan. Gimana tu? Contohnya orang ni silap teknikal. Kan? Dia pergi azan hayya 'alas salah dulu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Terbalik. Kita nak mula mana azan? Kita mula di Allahu akbar. Hak di hayya 'alas salah tadi tak kira. Itu maksud dia boleh sambung balik. Jadi orang mari tegur dia, "Oi, tak bila? Salah tu. Hak betulnya mana? Betulnya takbir dulu. Kamu dah syahadat, dia pun ambil, maka kita boleh ambil hak dia takbir dah tadi, boleh sambung. Dan boleh disempurnakan azan atau iqamah itu mulai dari situ. Tepat hak betul tu. Itu pun kalau senggang masa tidak lama. Kalau lama tidak boleh. Dan yang lebih afdal ialah dengan memulakan azan atau iqamah yang baru. Dah celaru sangat tadi, kita mula semula lah. Orang dengar apa pening, la ilaha illallah dulu. Lepas tu mari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah. Betul kabar habis dia ni. Dia baik kita berhenti, reject dia, mula semula hak lain. Dan kalau ia meninggalkan sesuatu daripada azan atau iqamat itu, maka hendaklah ia suarakan apa yang ditinggalkan itu. Dan hendaklah ia mengulangi pula apa yang selepas di samping tertinggal itu pun dengan syarat bila tidak lama masanya. Mana kalau dia tinggal, kita undur balik, ambil di tempat yang tertib.
Tamatlah syarat yang pertama, tertib. Tulis syarat yang kedua. Dan disyaratkan berturut-turut antara kalimah-kalimah azan dan iqamat itu benar, ia tidak memudaratkan dengan berkata-kata yang sedikit dan diam yang sedikit walaupun dengan sengaja. Contohlah kita kata, dia tengah azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari Tok Sia, Tok Bila, anak kocis tu duduk mana? Boleh dia paling kejap tu, alik tu. Cakap sikit, tapi kalau dia mari buah, akak telefon tu, "Woi, aku duduk azan, yang duduk kacu agak." Ya, buat apa tu? Tak boleh, putus dah dia punya azan. Kalau cakap sedikit boleh. Jawab soalan ke, kebetulan apa, lapu mati padam di tangga ke macam mana tak, jadi boleh setakat tu, sedikit. Dan disunatkan menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah secara sir bila bersin. Tok Bila tengah azan, Allahu Akbar, bersin, boleh kata Alhamdulillah. Kau ya tamu, Alhamdulillah, orang sekapu, yarhamukallah, sekapu. Penatmu. Jawab slow-slow. Tapi kalau orang lain bersin macam mana? Kita duk azan, orang sebelah bersin, macam mana pula jawab? Dengar jawapan ni. Tanda tu. Tengok kita tak baik. Dan hendaklah memperlewatkan membalas salam orang yang memberi salam kepadanya. Mana kita tengah azan, orang mari, Assalamualaikum, Tok Bila. Mu jangan duk jawab, Waalaikumsalam, tengah duk takbir lah. Tok Bila kapur molek. Jangan jawab. Bila jawab, bila sudah azan nanti, la ilaha illallah, kita kata, mana mamak ni? Waalaikumsalam. Boleh. Dan mendoakan orang yang bersin sampai habis. Mana orang bersin, Alhamdulillah, mu jangan jawab. Sudah azan, kita pun tengok dia, yarhamukallah. Dia berjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Boleh tangguh. Sebab kita tengah duk azan dalam ibadat, jangan duk kacau dengan benda lain. Menarik juga ni soalan-soalan dia kan. Syarat yang ketiga, tulis, dan disyaratkan yang ketiga, bersuara jahar. Suara tu kena lantang, kena kuat, jangan duduk main bisik maya azan. Bila ia melakukan azan dan iqamat untuk jamaah, maka hendaklah diperdengarkan semua kalimah-kalimah azan atau iqamat itu kepada seseorang, dan orang lain lagi itu boleh dengar. Misalnya bila mereka beri perhatian yang penuh. Jadi kita kena angkat suara tu biar orang dengar berlaku azan kita. Adapun azan, orang yang azan dan iqamat bagi dirinya sendiri, maka cukuplah ia memperdengarkan azan dan iqamat itu pada dirinya sendiri saja. Cukuplah kita pelahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar dah tak? Cukup. Kalau dengar kuat-kuat pula orang rumah sebelah tahu, pukul 9:30 tak lepas kapur baru nak semaya zuhur. Nak maya asar. Pelik ke tak pelik? Jangan kacau. Nanti orang mari ambil gambar pula tular molek. Pukul 9:30 maya asar. Siapa dia nak buat natu mu lagu ni? Syarat yang keempat. Letak nombor. Mana pensel tak bergerak tu? Beli pensel apa, jangan pakai pen. Dan disyaratkan syarat yang kelima, hendaklah masuk waktu solat baru boleh azan, iaitu masuk waktu sembahyang berkenaan. Bagi yang selain daripada azan subuh, kerana adalah sebagai memberitahu, maka boleh, dan tidak sah sebelumnya, maka boleh. Jadi kalau azan subuh je dibenarkan, untuk azan subuh dibenarkan untuk kita azan sebelum masuk waktu. Faham? Dukhuluhu ghair azan sabil ya zalika lil i'lam. Fala yajuzu wala yasih qablahu, maka tidak sah
azan sebelum masuk waktu lain daripada subuh. Lain daripada subuh. Sebab apa? Sebab Tuan Syekh kata lilit tiba, kerana Nabi ada 2 orang azan. Muazzin Nabi ada berapa orang? 2 orang. Bilal azan tengah malam. Nabi kata inna Bilal la yu'azzinu bilailin. Bilal azan tengah malam. Siapa nak puasa, kulu washrabu, teruskan makan dengan minum sahur hatta azana ibnu Ummi Maktum. Sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Bila yang kedua azan, ni masuk waktu dah, tak boleh. Maknanya kalau masjid kita nak pakai 2 azan subuh, kena ada 2 Bilal. Bila yang pertama, ni. Kalau kita sedar tidur, dia ni tak masuk waktu lagi ni. Boleh sambung lagi. Kalau nak puasa boleh sahur, nak tahap witir boleh solat. Tapi kalau dengar azan Ustaz Ayub, sah dah masuk subuh dah. Tak boleh lah. Itu dia panggil, dia ada 2 muazzin. Maka azannya itu sah dilakukan mulai tengah malam. Mana untuk subuh, selepas tengah malam boleh azan dah. Itu masuk waktu. Dengar adakah cerita Tok Bila mengamuk azan belum masuk waktu? Dengar dah? Dengar ke tak? Budak-budak ni kalau nak dengar cerita, ya tak dengar lagi lah. Kalau nak dengar dah, aku tak oyak dah. Sebuah kampung berapa tahun ni? Kita sebut nama kampungnya marah dah kan? Kampung ni pelik doa ni. Malah orang kampung ni tak mari masjid. Azan tak mari. Tok Bila ni pun perah juga dia. Dia kata aku nak buat macam mana nak suruh orang mari Macam mana nak buat biar orang mari masjid. Dia azan pukul 10 pagi. Buka mikrofon semua, habis atas menara dia azan. Allahu Akbar, belah pagi, berjujuk orang pakat mari. Ada orang mari tanya, Tok Bila, salah makan ubat kau mana ni? Tok Bila sengih suka. Ada orang kata Tok Bila baru tidur ke mama. Ada orang kata salah makan ubat, macam-macam Tok Bila. Ada orang kata Tok Bila gila. Tok Bila gila. Bel pukul 11 pagi. Orang mari ramai berkumpul, dengar cerita sedap. Tok Bila apa kaya? Siapa gila dia kata? Aku azan masuk waktu, mu tak mari. Bila aku azan tak masuk waktu, mu mari. Siapa gila? Siapa gila? Hak mari pukul 11 tu lah gilanya dia kata. Orang masuk waktu mari, mu tak mari. Lah ni bukan waktu azan, aku nak tengok kamu ya ni. Kelik sengih buat dia pada muka. Tok Bila mengamuk. Sekali-sekala kena buat juga lagu ni kali ni. Sekali-sekala. Ana ingat zaman Allahyarham ayahanda Pak Sungai dulu. Ada pelajar hak dia ingat Pak Sungai ada. Pelajar hak lama sikit ingat. Allahyarham Pak Sungai ni sejarah dia ekspres, laju. Waktu kita tak ada, dia ketebah 5 minit. 2 ketebah. Pertama yang kedua 5 minit. Ramailah hak tak ada sembahyang jemaah hari tu. Mari pakat, wan oi, sudah dah, pusing klik pergi cari tu masjid lain. Baru tahu. Kalau ketebah buat anak 5 minit tu baru muqaddimah. Ayah hendak kita beri 5 minit, 2 ketebah. Berona hari tu ramai orang tak ada kata biar sekali-sekala kita kena beri juga. Ketebah ekspres ni biarnya khabar dah. Tak boleh minggu ni kena pergi awal ni. Nyawai ketebah ekspres tak jemaah kita. Kita kena ada juga buah tu. Buah Tok Bila mengamuk ni kena ada. Main-main. Allah yarhamhu. Baiklah. Untuk nak mengabadikan kenangan nama ayahanda Pak Sungai ni, kita isytiharkan rumah panjang hak baru tu. Nama dia Sakan Pak Sungai. Dah. Biar orang masuk kenal ni. Apa dia Pak Sungai ni? Tuan guru yang kedua lepas pada ayahanda kita di masjid ni. Alhamdulillah. Allah yarhamhu. Habislah kita para pelajar, macam-macam cerita dah kita dengar. Jadi berapa syarat azan? Syarat azan berapa? 4 ke 5? 4. Yang pertama tartib. Susunan ayat mesti teratur. Itu dia panggil tartib.
Yang kedua, al-wala wila, maknanya berturut-turut antara kalimah. Jangan berhenti rehat. Allahu akbar, Allahu akbar. Giduk tangga masjid buat dulu. Ya, mari sambung pula. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia boleh berhenti sekadar diperlukan. Sekadar diperlukan boleh berhenti. Tarik nafas ke. Kalau salah orang mari tanya hal mustahak, contohnya bolehlah sepatah dua. Yang ketiga, syarat nak jadi Bilal mesti jahran, jahuri as-saut. Suara dia mesti lantang, mesti kuat suara. Tak boleh mari duk bisik-bisik ini. Bisik-bisik tak mau. Kan? Syarat yang keempat, mesti masuk waktu baru boleh azan. Maka kita kata yang dibenarkan azan sebelum waktu, solat apa? Solat subuh dan juga solat Jumaat. Satu lagi tambah, solat Jumaat dibenarkan azan belum masuk waktu kalau diperlukan. Contohnya orang tak dengar, ya tak mari masjid. Sebagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu, dia tengok orang ramai, lambat mari masjid. Duduk sibuk dengan pasar. Dia pasar Madinah ni dekat je. Kalau pergi masjid Nabi, Babu Salam ingat? Sebelah Babu Salam tu kita pergi, sebelum Jabal Salak tu, dia panggil Manakhah. Manakhah ni makna tempat parking unta. Unta-unta hok mari luar Madinah, dia akan parking situ, buat turun barang-barang dagangan perniagaan. Dia panggil Manakhah. Sekarang ni ada dia panggil Suq Al-Madinah Al-Qadimah. Pasar mana lama, memang dia buat pasar sekarang ni. Tanda tempat orang kata berkumpulnya delegasi mari daripada luar, peniaga-peniaga, kalau kita kat macam pelabuhan darat duduk situ. Jadi orang duduk sibuk jual, jauh juga tu. Duduk di tempat tu nak mari ke masjid ni, jalan kaki dekat juga 10 minit. Maka Osman pergi azan dulu di pasar tu. Azan, suruh tutup semua kedai, mari. Hak mana tak mandi lagi pergi mandi ambil wuduk. Hak mana pakaian tak sesuai nak masuk masjid pergi siap. Mari. Jadi zaman kita hari ni tak ada dah benda tu. Habis dah sepakat dah para ulama dulu sampai sekarang ni buatlah. Tapi dalam kitab ni kata afdal kalau boleh kita buat satu je azan. Kalau kita boleh buat. Cuma ana cuba juga satu azan tapi problemnya dia tak mari. Bila masuk bunyi azan tu baru berduyun masuk mari. Jadi kita atas dasar ihsan, kesian ke orang kampung ni. Ramai hak tak boleh pahala, hak tak boleh ambil telur ni. Telur pun tak boleh. Bila dah khatib naik mimbar, malaikat tak tulis dah kedatangan dia. Malaikat masuk dalam masjid. Yastami'una zikra, dalam hadis Nabi kata malaikat mari dengar zikir, mari dengar kuliah, dengar khutbah. Jadi tutup file. Hak mari pula telur pun tak dapat, apa pun tak dapat. Bolehlah sembahyang jemaah tu dapat lah. Alhamdulillah, tamatlah kita. InsyaAllah pelajar-pelajar tanda, kita akan berpindah pula kepada sunat-sunat azan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang sunat azan, makruh dalam azan apa yang tak patut dibuat, dan juga sunat ba'dal azan, selepas azan apa yang patut kita buat. InsyaAllah kita akan sebut dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.